الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا اللهم ارزقنا فحم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافيتي يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Okey, so kita akan teruskan trigonometri. Okey, ni semua awal dan kita macam saya kata kita dah bincang dah sebenarnya soalan-soalan SPM, tapi kita fokus pada lakaran graf. Okey. Jadi saya harap semua orang memang dah pandai nak lakar graf. Kan? Okey. Siapa ada soalan nak tanya apa-apa? Ada tak soalan? Tak ada, semua dah okey untuk lakaran graf? Okey. Okey, kalau lakaran graf okey, hari ni hari terakhir insya-Allah untuk kita bincangkan soalan-soalan SPM ni. So saya akan bermula dengan yang ada kat depan. Yang ni kita dah buat dah, kan? Betul tak? Ni kita dah buat. Tapi kan Oh, okey. Okey, jap. Okey, tak apa. Saya mengharapkan yang Tok Jan hari ni dia orang akan tengok ni lah rakaman. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang ini kita dah buat betul? Tengok Adam, saya rasa dah. Betul tak? dah. Dah kan? Ni semua kita dah buat. Okey. Yang ini belum. Betul? Dah turun. Cikgu, kejap. Kenapa? Kejap. Ah. Cuba cikgu scroll atas balik. Yang ni dah kan? Seingat saya. Belum. Oh, belum eh? Alamak, saya buatkan grup mana? Ni cuma saya pergi ke soalan-soalan lakaran je hari tu. Oh, okey lah. Okey, so saya buat dari sini Okey, bismillahirrahmanirrahim. So, awak tengok ini. Okey, tak apa. Siapa yang tak berapa nak lah contohnya tajuk ni kan. Okey, tapi kamu dengarlah. Nanti. Kamu tengok dulu dekat sini. Jadi nanti kalau ikutkan, kalau awak tengok-tengok, manalah tahu tiba-tiba ada rasa ilham nak buat kan. Jadi kamu buat yang tu. Macam tu. Tapi sekarang yang kamu kena fokuskan iaitu kertas 2 tajuk lakaran. Itu wajib kamu kuasai. Okey, jadi yang ini. Dia kata diberi cos theta sama dengan H. Nyatakan cos 180 tolak theta dalam sebutan H. Okey, kalau awak tengok dia kata diberi cos theta ialah H. Okey, cos theta adalah H. Cos, apa formula cos? Apa formula cos? Apa formula cos? Tak ada orang. Dengar tak suara saya? Dengar. Okey, tak apalah, saya terang dulu Okey, awak tengok kat sini dia kata cos theta sama dengan H. Jadi cos adalah cah adjacent over hypotenuse. Jadi dalam soalan macam ni, apa yang perlu kamu buat adalah kamu akan gunakan, okey, kita akan tengok contohlah kalau awak nak kalau dia bagi tahu dia dekat kuadran mana, awak lukiskan segitiga. Tapi kat sini dia tak bagi tahu pun kuadran mana. Jadi kamu yang ini kamu tak perlu nak lukis segitiga.
Kalau dia kata theta dekat kuadran dia bagi sudut antara 0 ke 90 atau 0 sampai 180, maksudnya kita kena lukiskan segitiga. Tapi yang ini tak perlu, awak tengok cos theta dia kata H, dia bagi cos 180 tolak theta. Kita akan gunakan formula cos A tolak B. Okey, awak tengok formula cos A tolak B. So soalan A tu awak akan dapat jawapan di situ. Okey, untuk yang A, dia kata cos 180 tolak theta. Jadi, dia menggunakan formula cos A tolak B. 180 tolak theta. Cos A tolak B, formula cos. Okey, tak perlu dihafal, tengok je lah formula. Mikael, kakak. Yes, Mikael tu dia. Okey, so you akan ambil cos 180. Formula cos cos A tolak B, kamu akan ambil cos A, cos B. Dua-dua guna cos. Okey, jadi kat sini cos A 180, cos B, B kamu adalah theta. Formula cos dia akan terbalik. Kalau dia tolak, dia akan jadi tambah. So kat sini dia akan jadi tambah, dia akan jadi sin pula. Macam tu. So you akan dapat sin 180, sin theta. Okey. So kita tengok cos 180. So dekat sini cos 180 kita tekan saja kalkulator. Okey, apakah nilai cos 180? Okey, cos 180 bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapannya ialah negatif 1. Okey, dekat sini cos 180, you akan dapat nilainya adalah negatif 1. Cos theta adalah H, gantikan H tambah tekan kalkulator sin 180. Sin 180 kamu tekan kalkulator dapat kosong. Jadi kosong darab apa pun tak dapat apa-apa jawapan. So jawapannya ini jadi kosong. Jadi akhirnya jawapan kamu ialah negatif H. Macam tu saja. Okey, kamu akan dapat jawapannya ialah negatif H. Okey, itu soalan A. Untuk soalan B, dia kata Rajah menunjukkan sebahagian daripada graf. Dia kata sebahagian daripada graf. Maksudnya graf ini sebenarnya lagi panjang. 3/2 sin 6 alfa. Nyatakan P dengan Q. Okey. 3/2 sin 6 alfa. 6 alfa. Bila dia buat 6 alfa, maksudnya kita akan gunakan 6. Kalau kita buat dalam 2 pi, maksudnya kita akan buat 6 putaran. Kita akan buat 6 putaran. Okey, jadi kalau awak tengok, kalau dia 6, kita akan buat 6 putaran. Ni contoh 6 putaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 putaran. Kalau 6 putaran, bermakna sini pi. Okey, pi. 2 pi. Sini kosong. Pi-nya berada di mana? Pi akan berada di 3 putaran. 1, 2, 3. Ini awak punya pi. Ini awak punya pi. Okey? Bermakna 2 pi ataupun dia juga 360. Pi adalah 180. Untuk pi dia 180, dia dapat 3 putaran. Soalan ini cuma dia buat 1 putaran je. Bermakna 1 putaran kita adalah 60. 60, sini 120. So kita tahu bermakna sini 60, di sini adalah 30 darjah. Okey, kita tengok soalan. Soalan kata nyatakan nilai P dan nilai Q. P dan Q, P senang saja. Awak tengok dekat sini, P adalah awak punya A. Tapi P berada di kawasan negatif, maka jawapan P kamu adalah negatif 3/2. Okey, mana kalau Q? Q awak adalah 30 darjah berdasarkan yang saya kira. Okey, faham? Boleh? Okey tak? Boleh. Boleh Okey. So itu, maksudnya kita tengok. Ni sebab dia buat 1 putaran saja. So kita nampak dia 6. Bila dia 6, maksudnya 6 tu untuk 2 pi. Kita memang tengok sebab saya ajar kamu lakaran graf B adalah bilangan putaran untuk 2 pi. Jadi awak tengok, oh dia 6. 6 dia 2 pi. 6 maksudnya untuk 6 putaran untuk 2 pi ataupun 360. Bermakna satu putarannya 60. Jadi kat sini dia tanya Q. Q adalah setengah je. So setengahnya adalah 30. Okey. So itu untuk soalan nombor 1. Okey, lihat soalan seterusnya. Rajah menunjukkan Y sama dengan M cos PX tolak 1. Nyatakan okey M dan P. Seterusnya bilangan penyelesaian. M dengan P. Jadi kita tengok dekat sini.
Macam mana nak cari M? Awak ambil ni yang atas ada 2. Ke bawah ada 4. Bila kita tambah jangan negatif 4 tau. Ambil 4. 2 tambah 4 6. 6 bagi 2 3. Maka Y sama dengan M kita adalah 3. Macam tu. Okey, apakah dia P? P ni kamu tengok. Soalan ni dia cerita pasal cos. Cos awak tengok. Satu putaran dia berada di mana? Okey, cos dia. Jadi kalau kita tengok, kita nak tahu P tu apa, kita akan gunakan, you tengok di sini, ini nilai pi kan? Ni pi awak. Pi untuk satu putaran. Jadi kalau kita mesti buat sampai 2 pi. 2 pi berapa putaran? 2. 2. Maka P jawapan kita ialah 2. Dia 3 markah. 3 soalan, 3 markah. Jadi tak payah pening-pening. Bilangan penyelesaian. M, P, Y, M cos PX sama dengan negatif 3. Okey, M cos PX. Bermakna ini apa? Ini adalah Y. Okey, Y tambah 1. Itu adalah itu adalah M cos PX. Sama dengan negatif 3. Jadi, Y sama dengan negatif 4. Mana negatif 4? Yang itu. Bilangan penyelesaian, buat je garisan. So, bilangan penyelesaian, number of solution atau bilangan penyelesaiannya cuma ada satu. Okey, boleh? Betul tak? Sekejap Y, dia negatif. Sorry. Ini sebiji Y tambah 1. Betul lah. Y tambah 1 sama dengan negatif 3. Y sama dengan negatif 4. So, bila kita gariskan, kita dapatlah dia punya bilangan penyelesaian. Y sama dengan negatif 4. Iaitu ada 1 saja sebab awak punya titik maksimum di sini adalah negatif 4. Boleh? Okey tak? Ini kertas 1. Okey, apa kata cuba-cuba dengan soalan 3A? Boleh tak? Sebab dia suruh buktikan. Awak bermakna kat sini sin A tambah B. Tolak sin A, tolak B. Cuba. Awak gunakan formula sin A tambah tolak B tu. Okay, cuba buat soalan nombor 3. Tak banyak masa, saya bagi kamu 3 minit je. 3 minit, jam saya sekarang pukul 9.23. Okey, 9.26. Tolong respon.
Dah? Dah mana ni? Lebih dah. Sudah. Dah Okey. Dapat Okey Adam, share Adam. Tak tahu betul ke tak, cikgu. Okey, tak apa. Tunjuk. Okey, saya tak apalah, saya terang terus. Jadi ini awak akan ambil, tengok saya buktikan 3A. 3A. Jadi awak akan dapat di sini sin A. A kita adalah 3X. Formula sin dia dengan cos. Cos alpha per 6. Formula sin kalau dia tolak, dia tetap tolak. Okey? Jadi kat sini, sorry. Mana dia? Formula dia tambah. Kalau cos, awak akan tengok dekat situ, dia akan terbalik. Jadi kalau sin dia sama, cuma sin ni kalau cos tadi, kalau dia cos. Sin dia tak, sin cos. Okey, kemudian dia tambah, so kita akan tambah cos 3x sin pi per 6. Ini baru yang untuk sebelah sini. Tolak, ini satu benda. Lepas tu tolak dengan yang itu. Terus tolak, ia akan dapat sin 3x cos pi per 6. Okey, tolak. So, dapat sini adalah cos 3x sin pi per 6. Selesaikan. Okey, bila yang boleh tekan kalkulator dapat jawapan, you tekan kalkulator. Contoh, pi per 6. Pi per 6 tukar pada darjah adalah 180 bagi 6. You dapat jawapannya 30. Jadi kat sini you akan dapat sin x cos 30 tambah cos 3x sin 30 tolak sin 3x cos 30 tolak cos 3x sin 30. Macam tu. Okey, yang sin 30 tu boleh kita tekan kalkulator. Sin x kita kekalkan dia dengan sin x. Kejap Okey, so kat sini kamu akan dapat kekalkan dia punya sin x. Kat sini you akan gunakan nilai. Okey, tekan kalkulator cos 30. Okey, kita tekan kalkulator untuk cos 30 darjah. Cos 30 darjah sebenarnya kamu dapat ini dalam pecahan. Di mana kalau kamu ingat, kat saya ada ajar kamu special angle. Untuk cos 30, kita akan gunakan segitiga yang semua sisinya nilai dia 2. Supaya dia dapat 60. Kan sini 60, di sini 60, 60. Bila saya bahagi 2, maka dia jadilah dia jadi sini 30. Jadi kalau saya pusingkan, segitiga tu akan jadi dekat sini 30, dekat sini 60. Okey. Kalau awak tengok yang 30 tadi, bermakna dia telah bahagi yang ini tinggal 6. 6 pula. Berapa dia? Cos 30 sebab kita menggunakan semua sisi bernilai 2. Ini tinggal 1, ini 2. So ini set 4 tolak 1 ialah set 3. Jadi soalan tanya adalah cos 60. Okey, cos 60 cos 60 pula. Cos 30. Cos 30 so sini you akan dapat sin x cos 30. Okey, apakah cos 30? Kita masukkan cos is adjacent over hypotenuse. Okey, adjacent kita adalah set 3. Jadi set 3 per 2. Okey, kemudian tambah pula cos pula. Cos kat sini cos 3x. Tak ada apa-apa, kita biarkan cos 3x. Sin 30 tekan kalkulator. So, bila awak dapat sin 30, tekan kalkulator sin 30, dapat jawapan dia adalah 1 per 2. Okey, ini settle 1. Tolak, dia panjang lah. Sin x kekalkan cos 30 tekan kalkulator. Cos 30 macam tadi kita akan dapat jawapannya adalah set 3 per 2. So ini sin 3x set 3 per 2. Okay. So kalau awak tengok dekat situ kita akan gunakan macam tadi dia tambah-tambah. So ini tolak cos 3x. Okay. Cos 3x kita kekalkan. So cos 3x. Sin 30 yang kita tekan kalkulator untuk mencari jawapan. So, sin 30 you dapat 1 per 2. So, dekat sini kita boleh selesaikan. Okey, kita keluarkan. Hati-hati. You akan dapat dekat sini. Ini nampak tak? Sin x set 3 per 2 tolak. So, ini habis. Jadi sekarang awak dapat cos kat sini 3x. 1 per 2. Okey. Tolak jadi tambah.
Okey, jadi Cikgu, ya. kenapa sin X? Mana saya silap? Tak, saya tanya. 3x. Oh, okay. Okey, sin 3x. Okey, jadi baru boleh potong lah. Okey, so you dapat cos 3x 1/2. Ini cos 3x 1/2. Okey, iaitu awak punya pi per 6. 3x 1/2. Lepas tu, kalau awak tengok dia tolak. Ini tolak, ini tolak. Jadi tambah cos 3x 1/2 sama. Okey, jadi kat sini kalau awak tengok, okey, saya ini nampak kan dia pecahan kan? Jadi sebenarnya saya boleh saya akan darabkan 2. Bila saya darabkan 2, nilai kat sini tak ada, maka dia akan dapat 2. Faham? Cos. Okey, 2 cos 3x. Okey, ini 1/2. Okey. Tambah cos 3x ini 1/2. Okey. So bila saya darabkan, saya akan dapat 2 darab dengan 1/2 habis. Yang ini pun sama, cos-cos. So dapatlah jawapannya ialah kita tengok di sini nilai dia akan dapat 2 cos kejap, saya silap ke? 2 cos sin cos 3x betul. Cos 3x pi per 6. Pi per 6 180 bagi 6 30. Min dapat 1/2. Okey, macam ni. So, yang ini terus je lah. Kenapa saya buat macam ni? Tambah je lah. Allah Akbar. Sekejap tambahkan je kan? Betul tak? Okey, ini bila awak tambahkan, you dapat 2 cos 3x 1/2. Potong-potong. Dapatlah jawapannya cos 3x. Faham? Sebab ini sama dah. Ini A tambah A. Apa saya pening bagi faktor-faktor tadi? Boleh? Cikgu, Ya. Yeah. kalau kita buat potong tu terus yang kat atas boleh ke? Pi per Yang 6 kat tu sini, tak ubah. kat sini. Ni dengan ni Ah. 3 ni sin. Dengan ni. Boleh. Boleh juga tak pasal. Bila nilai Okay. baru. Boleh, boleh. Okey? Dah Okey, so itu untuk pembuktian. Okey, dah lepas buktikan dia kata selesaikan. Tengok, lakaran nanti kita tengok lakaran. Sekarang dia kata selesaikan. Bila kita selesaikan, sebenarnya kalau awak tengok dekat sini, kan dia bagi kamu ni panjang ni kan. 3x per 2 pi per 6. Beza dengan atas dia bahagi 2. Dia bahagikan dengan 2. 3/2. So, maksudnya dekat sini, kita dapat dia adalah cos 3x. Ini awak punya soalan B yang pertama, dia suruh selesaikan. Benda ni sama dengan 1/2. Okey. Kalau dia sebiji dengan yang bukti, dia adalah cos 3x. Tapi kat sini apa bezanya? Ada beza sedikit je kan? Apa bezanya? Aikal? Nampak tak Aikal? Tengok ni, apa yang kita buktikan kat atas ni, kalau dia sebiji, kita buatlah ini 3 cos 3x. Tapi apa beza yang saya bulatkan 2 tu? Apa dia? Apa yang ada di bawah tak ada kat atas? Pecahannya tu kan? Ya, pecahan. Ya, dia per berapa? Per 2. Ya, per 2. Bermakna kita akan buat apa yang, kalau dia sebiji dapat cos 3x. So kat sini akan jadi cos 3x per 2. Sama dengan berapa? Dia kata sama dengan 1/2. Macam tu. Okey? Jadi cos 3/2x sama dengan 1/2. Okey. So sekarang apa yang perlu awak buat ialah kita akan tekan kalkulator untuk mencari nilai cos. Tekan kalkulator shift cos 0.5. Dapat berapa semua orang? Berapa? Tekan kalkulator. Mirul tak ada? Mirul? 60. Okey, dapat 60. Kan?
Jadi kalau awak tekan kalkulator you dapat 60. Tapi dekat sini dia adalah 3/2x. Tak apa, kita ambil. 3/2x sama dengan 60 darjah. 3/2x maksudnya 1/2 putaran. Nampak? 3/2x maksudnya 1/2 putaran. Bila 1/2 putaran, ini 60. Dia cos. Cos dia kata kat situ cosnya positif. Okey, iaitu cos 1/2. Cos positif, sini 30, satu lagi sini 30. So, jawapan kamu, 60 pula. 30. Okey, so jawapan kamu dia adalah 30. Okey, kemudian dia adalah 330 darjah. Okey. Kemudian dia kata 1/2 putaran maksudnya kita boleh buat lagi iaitu 390 darjah. Okey, itu untuk nilai 3/2x. Okey, sekarang kita nak nilai x. Bila kita nak nilai Bu, x, ya. kenapa 30? Kenapa tak 60? Ya Allah. Kenapa 30 Adam? Kenapa? Ya Allah. Hai. Kenapalah jadi macam tu? Ni 420 Okey, nampaknya orang lain senyap je, kekal senyap. So 60 darab 2 120 bagi 3 40. 300 darab 2 600, 600 bagi 3 200. Yang ini 420 darab 2 dapat 840 bagi 3 dapat apa? 280. Betul tak? Okey, soalan ada bagi tahu apa tak? Dia nak dalam sebutan pi. Bila nak sebutan pi apa nak buat? Mana buat? Hello? Apa nak buat? Tukar jadi pi. Ya, tukar dari pi. Amjad, macam mana nak tukar dari pi Amjad? Sudut kepada pi. Macam mana Amjad? Amjad? Sudut. Ya. Sudut nak tukar kepada pi. Kepada pi. Sudut kepada pi. Berapa kali kau nak berfikir? Darab pi per 180. Ya, darab pi per 180. Jadi maksudnya kat sini awak dapat 40 darab pi per 180. Kecilkan lah, simplify. 200 pi per 180. 280 pi per 180. Simplify. Faham? Sebab ayat ini akhir sekali dia kata dalam sebutan pi. Hati-hati. Maksudnya kita tak boleh tinggal dia dalam sudut. Faham? Boleh? Boleh. Okay, Cikgu, ya. kenapa 3 sudut? 1/2 putaran. Cos dekat jumpa sampai dekat sukan pertama je. Cos kan dia positif dekat first dengan fourth quadrant. Bila dia 3/2 maksudnya 1/2 putaran. 1/2 putaran sebenarnya boleh sampai sini. Tapi dekat kuadran kedua cos dah negatif. Tu jawapannya 3 je. Faham? Tak faham? Faham? Oh, faham. Okey. Okey. Lakaran grafnya boleh? Boleh. Lakaran graf dia kalau awak tengok benda ni. Mana dia? Ni. Dengan yang atas sama kan? Ini beza ada 2. Oh, sorry. Allah Akbar. Salah bulat pula. Itu soalan dah jawab. Okey. Dia seluruh lakar. You tengok ni. Sebiji dengan yang ini. Kan? Dia sebiji. So, dia apa? Dia adalah cos 3x. Bermakna yang saya akan lukiskan, segitiga yang saya akan lukiskan dia adalah, apa dia? Cuba bagi tahu saya, apa sebenarnya graf, persamaan graf yang saya nak lukis? Adam dan diam dulu. Okey, orang lain. Yasmin, ada 2 Yasmin. Yasmin. Campur yang kat luar ni ada 3 Yasmin. Jadi aku nak jawab yang kat dalam ni. Yasmin, borang. Apa dia? Yang hijau tu saya akan gantikan dengan apa? Cos 3x. Ya, kita akan gantikan dengan cos 3x. Cos Jadi 3x. jadi persamaan kita sebenarnya akan jadi Cos yang dia 3x.
Ya, cos 3x tolak 1/2. Lukiskan graf. Boleh? Boleh? Boleh ya? Boleh. Ngantuknya. Tidur je lah. Okey, ini yang kita kena lukiskan segitiga. Segitiga pula. Lukiskan graf dia. Dah settle. Jadi soalan kat sini pembuktian ada, penyelesaian ada, lukis tak ada. Bilangan penyelesaian je dia tak bagi. Okey. Kita tengok yang seterusnya, soalan nombor 4. Nombor 4 ni agak-agak boleh bergerak ke tidak? Saya tunjuklah ya, semua senyap. Senyap tandanya setuju. Itu kalau orang nak kena pinang. Ini nak tanya soalan, kalau senyap tandanya tak faham. Okey, you tengok cos kuasa 2. Bila awak nak selesaikan, saya dah kata, tukarkan dia kepada sin ataupun kepada cos. Atau sin dengan cos kadang-kadang akan melibatkan tangent. Jadi awak tengok, dekat sini, cosnya ada satu je. Sinnya ada 2. Kamu rasa kamu nak ubah yang dekat satu tempat ke nak ubah yang 2? 1. 1. So, kita guna formula cos. Formula cos ialah cos kuasa 2x tambah sin kuasa 2x ialah 1. Jadi cos bermakna cos kuasa 2x adalah 1 tolak sin kuasa 2x. Tolak sin kuasa 2x tolak sin x sama dengan 0. Selesaikan. Negatif 2 sin kuasa 2x tolak sin x tambah 1 sama dengan 0. Okey, ingat. Bila kamu nak buat pemfaktoran, pastikan A kamu jadi positif. So, saya ubah 2 sin kuasa 2x tambah sin x tolak 1 sama dengan 0. Tekan kalkulator EQN. Untuk kamu dapatkan nilai dia. Okey, apa dia? Okey, you tekan kalkulator, you dapat apa? You dapat jawapan sin x ialah 1/2, sin x ialah negatif 1. So, ini 2 sin x tolak 1, satu lagi sin x tambah 1 sama dengan 0. Jadi sebagai pemeriksa dia akan semak awak punya pemfaktoran dekat sini. Okey, awak tengok dekat sini, dia tengok 2 sin darab sin. Okey, cantik. Negatif 1 darab 1. Okey, cantik. Okey dah. So, bermakna jawapan kamu yang untuk 1/2 dia berada di kuadran pertama dan kuadran kedua. Yang jawapan negatif berada di kuadran ketiga dengan keempat. Jadi awak tekan kalkulator, shift sin 0.5. Berapa dapat? Shift sin 0.5 you dapat? Tak ada orang. 30. Ya, 30. So, dekat sini 30, dekat sini 30. Jadi, jawapan kita 30 dengan 150 darjah. Dia nak sampai 360 je. Okey, kemudian tekan kalkulator shift sin 1. Jangan tekan negatif. Shift sin 1. Berapa dapat? 90. Ya, 90. 90 tu dia berada di kuadran yang positif. Dia nak negatif. So, kita ambil 270. Faham? Boleh? Okay, cuba buat soalan nombor 5 sekejap. Cepat, cuba. Nanti saya terangkan lagi. Ni bagi awak buat sikit. Kalau tak ngantuk awak. Tidur barang. Kita buat soalan nombor 5. Nombor 5 ni dia 3 ke 4 markah. Okay, saya bagi masa kamu 5 minit. Jam saya sekarang 9.46. Pukul 9.50 stop. 5 minit saya tambah 90 apa? 46 tambah 5 jadi 50. Okay, buat. Ketuk belakang ni sakit lah.
Siapa yang tak okey boleh WhatsApp saya, cikgu. Tolong cikgu, tak boleh langsung ke. Satu minit lagi. Cikgu, Ya. ada soalan. Apa dia? Saya ada soalan. Okey, apa dia? Yang nombor 4 kan? Aha. Mana datang negatif sin 2x? Negatif. Mana? Negatif sin 2x. Mana ada? Yang line pertama. Nah, yang pertama 1 tolak sin kuasa 2x. Iqbal, Yang sebelah dia. kuasa 2. Ni. Sebelah dia ni. Ni. Kuasa 2. Ni. Ha. Ni. Ni. Sama je saya salin. Yang ini saya bawa sini. Jadi ini. Ini, yang ini saya gunakan basic identity. Cos kuasa 2x ialah 1 tolak sin kuasa 2x. Lepas tu yang ini saya turunkan je lah. Okay. Okay, Iqbal? Iqbal, adakah saya menjawab soalan kau? Iqbal? Jawab. Okey. Ya. Okey, teruskan. Okey, ada soalan tak? Tanya terus. Oh. Dah, boleh? Okey, siapa nak terang? Siapa nak tunjuk jawapan? Dam dapat, Dam? Dapat. Dapat, okey. Orang lain? Okey, Adam, share jawapan? Adam, share jawapan? Sekejap Okey. Okey. Aikal tengok formula cos 2x. Aikal silap formula tu. Sepatutnya 1 tolak 2 sin kuasa 2. Kan? Betul tak, Aikal? Betul.
Lepas tu dah betul dah tu yang Haikal buat. Dia macam ni tau. Awak kena ingat kita punya nawai tu kan. Kita punya niat kita nak jadikan dia dengan satu huruf saja. Satu unknown saja, sin je ke, cos saja ke, tangent ke je, tangent je ke. Jadi 3 cos 2x kita guna hukum, okey. Bila kita gunakan hukum, dia akan dapat di situ adalah okey, ini you akan gantikan yang 3 cos 2x akan jadi cos 2x adalah 1 tolak 2 sin cos 2x. Jadi dekat sini untuk cos 2x sebenarnya ada banyak. Awak kena pandailah pilih mana satu yang sesuai. Tolak 8 sin x tambah 5. Okey, sampai sini awak tengok. You expand, you dapat 3 tolak 6 sin cos 2x tolak 8 sin x tambah 5. Okey, awak ingat, kalkulator sentiasa anggap A kamu positif. Jadi negatif 6 jadi positif 6. Positif 8 sin x tambah 5 tambah 3 jadi tambah 8. So tolak 8 sama dengan kosong. Barulah tekan kalkulator EQN. So awak ingat bila awak tekan kalkulator EQN, A awak mesti dalam bentuk positif. Dan sekiranya boleh simplify, you simplify. Apa maksudnya? You tengok sini, 6, 8 dengan negatif 8, you boleh kecilkan bahagi 2. You dapat 3 sin cos 2x tambah 4 sin x tolak 4 sama dengan kosong. Yang ini yang awak dapat. Barulah awak tekan kalkulator EQN. Sebab kalkulator dia memberi jawapan pada nilai A yang paling kecil. Faham? Boleh semua orang? So, awak tekan kalkulator EQN. You dapat kat sini sin x. Sin x-nya adalah 2/3. Sin x-nya ialah 2. Jalan kerja 3 sin x tolak 2. Sin x tambah tolak 2. Sebab dia kat sini 2. Okay, so kat sini akan jadi tolak 2 sama dengan kosong. Tekan kalkulator shift sin. Shift sin 2/3 dengan shift sin 2. Jadi, cuba tekan kalkulator shift sin 2, apa jawapan? Meletup. Error. Okey, jadi shift sin 2 tak ada. Jadi kita cuma ambil shift sin 2/3. 2/3 sin positif berada di kuadran pertama dan kuadran kedua. Bermakna dekat sini nanti kita ada 2 saja jawapan. Faham? Boleh? Boleh Boleh. Okey, kita cuba buktikan lagi yang ini. Kita buat bukti soalan 6A. Sudah. Oh, yang ni dah. Okey. Sebabnya dia dah mula. Okey, buat ni 17. 7. Okey, buat nombor 7. Kuyo. Cepat buat nombor 7. Nanti insya-Allah kalau kamu buat penyelesaian ni, kamu akan jatuh cinta. 7 dan 8. Okey, buat. Siapa yang tak gerak, tolong WhatsApp saya. Cikgu saya tak gerak. Ikal faham tadi kan Okey, dia nak hantar. Okey, good. Okey, good. Berarti ni betul. Teruskan berarti ni. Adam pun betul.
Dah, settle. Sikit lagi. Okay. Orang lain buat tak ni? Buat tau. Ekal, try hantar jawapan Ekal. Kuatnya minum. Tu lah. Dah ada cover-cover bunyi juga. Dia bila mengajar ni, bila korang senyap tu, cikgunya nak macam nak terlelap. Sekarang cikgu hilang lah. Murid hilang, cikgu hilang. Yeay! Dah, settle. Berapa orang sebenarnya? Syaril ada tak Syaril? Syaril dah siap belum? Murid saya yang seorang tu dah keluar dah. Aisyah, okey Aisyah? Nur Aisyah. Aisyah? Naim, okey Naim? Naim. Wah, hari ni tak ramai. Cuti sekolah katnya. Naim, okey tak? Fakira? Fakira okey? Semua orang tak jawab. Okey, kan tak jawapan. Okey. Okey, Aikal. Sampai situ Aikal. Aikal buat yang kurungan. Jalan kerja mesti tunjuk Aikal. Aikal dah dapat sign X tu. Naikkan atas. Maksudnya yang ini. Ini mesti Aikal tunjukkan ni. Ni. Nampak ni. Yang ini mesti ditunjukkan. Sebab kita tekan kalkulator untuk dapat jawapan. Ini kita tekan kalkulator. Yang pemeriksa nak tanda yang ini. Betul tu. Betul Aikal. Teruskan. Okey. Okey, lagi? Lagi tunjuklah jawapan. Buat ke tidak ni? Tahniah cikgu. Aku yang tahniah. Macam-macam lah kau. Afiq ada Afiq? Kejap ada. Afiq Hakimi ada tak? Baru masuk je. Baru masuk? Asal Penat semalam tak habis lagi. Apa dia? Penat semalam tak habis lagi. Penat semalam tak habis lagi. Semalam kenapa? Semalam saya keluar. Lah. Ingatkan macam awak punya cakap tu seolah-olah penat semalam tak habis lagi, seolah-olah saya yang buat program menyebabkan korang penat. Tak.
Okay, so nombor kan dia kata penat semalam tak buat lagi, tak ada apa lagi. Jadi saya kata, semalam ada kelas ke? Macam tak ada kelas. Okay, nombor 7. Okay, Adam. Okay, jadi jawapannya mana, Adam? Saya buat kat bawah tapi tak masuk gambar. Okay, so kalau macam tu Adam, jawapannya Adam kena jadikan satu tau. Combine semua tu. Kan kat Okay. sini. Ambil semua. Ada banyak tu. Kalau ikutkan ada 1, 2, 3, 4 kan? 4. Ada 4 jawapan. Jadi jadikan satu semua. So last kali tuliskan jawapan. Okay, boleh? Okay, jawapan yang kamu dapat, saya tuliskan jawapan. Kalau kamu tak dapat, kamu bagi tahu. Baru saya tunjuk. Kalau tak, saya anggap kamu okey lah. X kat sini adalah dapat 23 perpuluhan apa ni? 58 Adam. Okey, sebab saya bagi jawapan ni dia bagi dalam minit. Okey, kemudian dia ada 23 156 lah, iaitu first and second quadrant. 156.42 darjah. Lepas tu yang satu lagi, dia punya reference angle ada 19.47. So you akan dapat jawapannya kat sini. 19 dia berada sin negatif kuadran ketiga dengan keempat. So you dapat jawapannya di situ adalah 199.47 darjah dan 340.53 darjah. Ini jawapan yang terakhir yang kamu dapat. Okay? Okay, good. Ainul ada Ainul? Ainul? Ainul tak ada? Anja pun tak ada? Tak apalah. Mungkin masing-masing dalam keadaan cuti. Okay, Amira. Okay, good Amira. Okay, good. Okay, teruskan nombor 8. Nampak dah boleh buat dah tu, teruskan. Okay, Batini, good. Teruskan. Nombor 8, Cana. Cana catulah. Okay, ingat kan saya kata mesti ubah sin cos. Dia ada cot. Cot is 1/tangent. 1/tangent is 1/sin over cos. Bermakna cot adalah cos over sin. Okay. Tak tahu nombor 8. Itulah. Nombor 8 ni, jadi ni dua orang dah kata duk nangis lah. Tak tahu nombor 8. Cot X tambah 2 cos X sama dengan kosong. Saya punya tips ubah sin cos. Cot is cos over sin. Sebab tangent is sin over cos. So sini adalah cos X over sin X. Tambah 2 cos X sama dengan kosong. Darab semua dengan sin X. Nanti kamu faktorkan. Okey, try. Saya tunjuk sampai situ. Teruskan, cuba. Lepas tu habis dah. Lepas ni, kita buat ulang kaji. Kinematik je yang belum Subjek lain dah habis sukatan ke? Bio je. Bio dah? So, ulang kaji je lah sekarang. Okay. Korang buku kuning sekolah tu ada kan? Buku kerja yang saya bagi tu. Yang sekolah bagi. Kuning, orange. Ada. Berdosa tak buat. Okay. Kuning, orange tu. Nanti untuk kelas tambahan saya akan guna yang tu. Untuk saya akan guna jugalah maksudnya sebab itu bentuk-bentuk yang lama. Soalan lama tapi bentuk soalan lama tu kena tengok jugalah.
Dah settle nombor 8? Yang belum angkat tangan. Yang belum settle. Okey, cukup. Aku tumbuk juga budak ni. Saja tu. Kau ingat aku tak boleh angkat tangan? Siapa yang dah? Dah? Dah belum? Halo, dah belum? Sangkut. Sangkut. Okey, sekejap. Dia sambil-sambil. Okey, tengok sini. Ni sangkut ke? Sampai sini sangkut? Ya Rabbana a'tarafna bi Lepas tu sangkut. Awak dengar ke saya pasang ni? Tak. Tak dengar. Okey, dekat sini sampai sini kan kita dah dapat semua dengan sin, maka kamu dapat sini adalah cos x tambah 2 cos x sin x sama dengan kosong. Saya keluarkan cos x 1 tambah 2 sin x sama dengan kosong. Jadi cos x sama dengan kosong. Okey, sin 2 sin x. Ini kan 1 tambah sama dengan kosong kan? Jadi sin x sama dengan negatif 1/2. Okey. Tekan kalkulator. EQN. EQN. Ya, Tekan. macam tu. Ha? Apa dia? Macam tu rupanya. Ya, awak ingat step dia macam pembuktian. Tukar sin cos. Okey, kalau nak guna identiti ke kalau ada hukum macam tadi gunakan. Kalau tak, lepas tu guna matematik. Faktorkan ke, samakan bawah ke. Dah settle. So, awak tekan kalkulator shift cos kosong. Shift cos kosong dah buat apa sudutnya?
90. Ya, 90 bermakna dia akan ambil 90, lawannya sini 270. Kita ambil dua-dua sebab dia kosong, dia tak ada positif, tak ada negatif. Satu lagi shift sign X negatif. Bila negatif, jawapan kita kode ketiga dengan keempat. Tekan kalkulator, tekan saja shift sign 1/2 atau 0.5. Berapa dapat? 0.5 berapa dapat? 30. Ya, 30. So, sini 30, sini 30. Jadi, jawapan kita adalah, jadi kita akan dapat senaraikan semua 90, 210, 270 dan 330. Boleh? Nampak tak? Sebenarnya tak susah sangat kan? Boleh? Okay, kita cuba lagi. Soalan nombor... nombor 10. Nombor 9 saya tunjuk nanti. Buat nombor 10. Nombor 9 pun okey ni. Masuk je formula. Okey, buat nombor 10. Cikgu, Ya. dah mula banyak. Okey. Ada soalan? Oh cikgu. Ya. Cikgu guna formula apa ni cikgu, yang 1 plus 2 times 2? Ni. Ya. Itu tak ada formula. Ini fakturkan daripada atas ni. Oh, okey. Okey, berarti ni betul, teruskan. Yasmin, dah okey dah? Yasmin? Boleh follow? Ni aku tanya buat tak tahu tunggu juga budak ni. Boleh. Dah? Sudah. Okey. Okey, Ren okey? Okey. Okey nombor 10 okey. Settle. Siapa yang belum settle? 10 belum. Okey. 9 dah. Oh dah 8 yang dah. Adam saya mana Adam? 10 tengah buat 9 pula. Okey. Boleh kan? Nampak tak? Makin kalau betul-betul awak akan rasa lagi okey, tak ada susah sangat. Aikal okey Aikal? Aikal? Boleh. Umar? Aku geram betul. Okey tak? Okey. 9 ni tak dapat. 9 yang tak dapat. Okey. 10 settle. Belum lagi. Okey. Cepat. Salli salatan kamilatan wa sallim salama ala sayyidina Muhammadin ta'alu bil aqadu wa tanfaliju bihil qulub wa tu'dabil hawaiju
biraibu wa husnul khatimi wa yustasqa amalu Ewa Wajilkan Aman في كل نعمة ونفس بعدد كل معلوم صلاة كاملة وسلم سلاما Okay? Dah, settle. Siapa dah angkat tangan? Saya nak terang nombor 9. Kalau sangkut nombor 9. Ya, 1 minit. Okay. Husnul khatimi wa yusnul Dah. Belum? Sudah. Sudah. Settle. Siap. Okay. Umar settle Umar? Dengan nombor 10. 10. Okay. Yasmin okay? Yasmin. Anja tak ada. Ainul tak ada Ainul. Saya dah buat WhatsApp dengan mak Ainul tak ada. Saya lupa tanya mak dia. Ainul tak ada. Tak apa, hari ni saya bagi peluang. Saya tak telefon seorang mak pun. Mirul, Naufal, kan? Kamilatan wa salim salama Tama alasina Muhammad Bihi uqadu Dah. Adam, kalau sementara tu buatlah soalan yang lain Adam. Tunggu kawan. Yang dah siap Fatini. Okay. So maksudnya habis dah. Kan? Tapi kalau awak perasan lah, kita belajar tajuk ni, satu tajuk yang besar, yang macam-macam nak kena tahu. Tapi bila dah dirangkumkan tu, cuma awak kena biasakan jawab sebab awak nak tahu. Nak guna formula yang mana ni? Macam tu. Tapi apa pun, bila penyelesaian atau pembuktian, tips dia, try tukar sign cos. Macam tu. Cikgu. Ya. Ini kan contohlah dalam periksa besar nanti kan. Periksa besar, okey. Kalau kita contohlah soalan macam ni kita tak jawab, dia boleh jejaskan banyak markah ke? Dia 3 markah je. Tapi untuk awak dapat A+, dapat A, awak jangan tinggal lah. Sebab tu saya kata, macam saya cakap, contohlah kalau macam ni kan, Engkau boleh bergerak sedikit je. 1 baris, 2 baris. Kau cuba juga. Jangan nampak soalan trigonometri kau tinggal terus. Jangan.
Cuba juga sikit-sikit. Lepas tu kalau ada 3 markah kau tengok kau try dah buat 5 minit kau rasa kau tak settle, kau tinggal. Jangan padam jawapan kau. Biar aja. Sebab daripada jawapan yang kau rasa salah tu entah-entah kau boleh dapat 1-2 markah. Jadi jangan padam jawapan. Sebab kamu tak pasti sebenarnya jawapan kamu itu betul atau salah. Faham? Okey, lagi? Ada lagi soalan? Kalau periksa besar ke, periksa kecil ke, tak kisah. Sama je caranya. Okey, dah? Jam kita lambatnya. 10. Okey. Presentik habis Dua-dua tak ada. Dah. Boleh saya terangkan nombor 9? Aisyah, okey tak Aisyah? Aisyah? Mana tak Im? Imran? Sian. Cikgu panggil lah macam anak tengah tidur Kejut-kejut panggil buat tak tahu je. Imran? Diam. Aisyah sebab kan rasanya kan sampai satu tahap kan mak tu datang baling air. Kalau saya kan kalau kejut tak bangun, kalau saya tutup apa sebabnya macam aircon kan dia orang pasang sekejap kan macam pukul 2 pagi automatic off. So saya bangun kalau kejut bangun pagi-pagi semua kan. Saya tutup kipas, saya pasang lampu. Tak payah kejut macam jerit-jerit. Bangun punya. Kan. Lepas tu dia tengah sedap-sedap selimut tebal dekat aircon, aku tutup aircon dia. Buat macam tu, kan. Itu dia sekarang kalau apa tu kalau simba air tak pernah lagi lah. Biasa tutup kipas tu, nikmat sungguh bangun. Okey, nombor 9 saya buat Okey. You tengok soalan kata sin theta sama dengan P. Dengan keadaan P 90 180. Macam yang mula-mula tadi kan dia tak bagi tahu kuadran mana-mana. Jadi kita tak perlu lukis segitiga. Tapi kat sini dia bagi tahu. Dia berada 90 hingga 180. Bermakna kita akan berada di kuadran ke-2. Okey, sebab dia kata antara 90 sampai ke 180. Jadi saya lukiskan segitiga di situ. Sin theta, sin is so opposite hypotenuse. P bermakna sini P, sini 1. Yang bawah guna formula sed 1 kuasa 2 tolak P kuasa 2. Okey, itu yang perlu kamu buat mula-mula. Semua orang dapat tak buat yang ini? Nombor 9 tu. Dapat. Okey. Soalan A dia kata cosecant. Dia kata cosecant theta. Jadi cosecant is 1 over sin theta. Apa sin? 1 per P, selesai. Soalan B dia kata sin 2 theta. Apa sin 2 theta? 2 sin theta cos theta. 2 sin theta. Sin theta adalah P. Cos theta. Cos adalah cah. Adjunction over hypotenuse. Jadi sed 1 tolak P kuasa 2. Tapi awak kena tengok. Cos theta. Second quadrant cos bernilai negatif. Jadi dapatlah jawapannya negatif 2P sed 1 tolak P kuasa 2. Selesai. Boleh Cikgu, okey. kalau kita tinggalkan negatif tu dekat kurungan tu boleh ke? Dekat kurungan boleh. Tapi seeloknya awak selesaikanlah sebab dalam kurungan tu seolah-olah dia tak selesai lagi. Kan? Awak kena selesaikan. Okey, nombor 10. Nombor 10 ni mudah. Kalau awak tengok nombor 10 ni dia macam yang dekat atas tadi. Kan sama dengan atas ni. Maksudnya kita akan fakturkan. Betul tak Amjad? Amjad. Hilang budak ni.
Aikan, korang jangan. Korang kan time. Okey tak? Jangan main keluar je tak cakap. Okey tak Aikan? Okey. Okey Kau dengar kalau Mikael kan, Saza nak pergi toilet. Silat-silat dia bagi tahu. Saza nak pergi buang air kecil bagi tahu, nak pergi buang air besar. Engkau tiba-tiba hilang. Lepas aku cari kat mana tak ada. Semua kata pergi toilet. Semua pergi toilet. Ya dah tu. Dan tak terlelap masa aku panggil. Okey, nombor 11. Apa jawapan nombor 11? Dapat? Adam dapat Adam? Nak tanya nombor 11 lah cikgu. Okey. Kenapa? Kenapa? Oh, tak dapat? Tak dapat. Okey. Cari tangent. Saya dah kata ubah sin cos. So, tangent cos 2 theta, dia sama juga sin cos 2 theta per cos 2 theta. Kan? Tangent adalah sin per cos. Sin cos 2 guna basic identity ialah 1 tolak cos 2 theta. Kat bawah ada cos 2 theta. Okey? Jadi, 1 tolak cos theta ialah P. Jadi, ini P cos 2 per P cos 2. Selesai. Cikgu tak aci lah. Sebab tu kena selalu jawab soalan. Awak tengok tu soalan SPM. Bukannya susah kan sebenarnya? Betul tak? Sebenarnya tak susah. Awak cuba buat balik soalan-soalan past years ni, trigonometry ni. Kan walaupun dah buat, awak cuba tutup soalan jawapan, jangan tutup soalan. Okay, kebanyakannya korang tutup soalan, tengok jawapan kan. Okay, jadi kau buat balik sampai kau rasa, wah, I love you so much trigonometry. Macam tu. Okay, buat nombor 12. Cuba. Dan saling sama. Saya kan hari tu selawat ni, saya tak hafal tau. Mikael lagi hafal. Mak saya duduk kat sini masa PKP yang pertama. Memang satu hikmah untuk anak-anak saya. Cucu-cucu lain tak pernah ada mengaji dengan nenek. Maksudnya bermula. Maksudnya bukan dah bermula macam mana. Macam Mikael dia masuk Al-Quran, mak saya dekat sini. So mak saya yang bawa dia masuk Al-Quran. Jadi cucu lain semua tak ada. Semua ialah dah duduk rumah sendiri-sendiri kan. Jadi tapi itulah budak kecil kan, sebenarnya kalau korang ada adik umur-umur bawa dia jam 3 ke bawah, jam 4, korang ajar dia orang sangat cepat nak hafal. Dia mula-mula kan saya dengar Mikael baca ni kan macam best je, saya kata. Saya tak tahu. Lepas tu mak saya bising-bising lah kan. Oh, cucunya dah tahu, anak dia tak tahu. Lepas tu budak memang sangat mudah untuk kamu ajar. Benda-benda ni dia nak menghafal. Macam korang dah banyak dosa banyak dah. Kan? Itu yang susah nak hafal. Mana ada? Dia ni awak kena aim. Awak kena aim. Awak ada aim, apa awak nak buat nanti? Masa tunggu result SPM. Oh, cikgu nak kerja lah cikgu cari duit. Macam lah dia tunggu cari duit tu untuk bayar bil api mak ayah. Kerja boleh. Pengalaman. Saya pun dulu kerja masa tunggu SPM. Balik cuti semester pun saya kerja. Okey, dapat nombor 12. Cari kerja untuk pengalaman kamu. Sekurang-kurang kamu ada. Besok kot-kot lah kamu dah jadi engineer, jadi doktor, jadi lecturer, kan? Jadi penceramah hebat. Jadi kamu ada, sekurang-kurang kamu pernah ada memory bekerja di situ. Macam tu. Okey dah, settle nombor 12? Lah, kusyuk mendengar cikgu. Sambil lah buat habis korang buat takkan saya nak diam je. Nanti saya mengantuk lah pula. Tu saya kena cakap. Awak pun buat lah. Afiq, okey Afiq? Dah ada tenaga dah? Pergi mana Afiq? Semalam Afiq? Pergi pusing-pusing. Pergi skincan tak? Pergi skincan. Pergi skincan. Lepas tu korang boleh dine in ke? Turun-turun makan-makan? Ada makan-makan. Oh boleh Dekat. sebab mak ayah kau dah settle 2 dos Cikgu belum. Saya ada lagi seminggu pantang. Tak elok lah pun.
Saya tak berani tengok keadaan orang keluar tu. Macam pergi ke pantai-pantai, penuh manusia. Dan kalau macam macam ni, keluar sekali-sekali, saya pun bawa anak saya keluar, tapi keluar gimana? Drive thru, pergi Burger King, lepas tu makan dalam kereta. Pergi McDonald pun macam tu. Pergi beli, lepas tu makan dalam kereta. Lepas tu balik. Tu balik lah. Fuyo. Macam hari tu kita pergi McD, ramai orang. Ramai, lepas tu saya cakap anak saya, Burger King mahal, saya cakap kan. Saya cakap macam tu. Lepas tu sebenarnya macam sebab saya rasa macam Burger King tu macam tak banyak pilihan. Jadi tapi kita terpaksa lah pergi sebab McDonald ramai orang. Sekali pergi kat Burger King, wah rupa kan dia punya menu lagi best-best. Lepas tu berhenti je lah kat tepi Burger King tu. Makan, duduk dalam kereta. Siap makan, pergi basuh tangan dekat stesen minyak tu. Lepas tu masuk kereta balik. Mak ayah semua dah vaksin dah? Korang? Sudah. Adakah mak ayah yang tak pergi vaksin? Sebab kadang-kadang yang tak pergi vaksin ni masalah kesihatan. Ada masalah kesihatan yang ada orang ada macam masalah asma, sakit jantung, semua kan. Dia sendiri tak berani. Jadi kalau kamu contohlah, bukanlah saya sokong orang yang tak pergi vaksin, tapi maksud saya sekiranya kamu jumpa orang yang macam tu, kamu jangan terus blame dia. Kamu kena tahu kenapa dia macam tu. Cuma kita kesianlah sebenarnya bila orang tak pergi vaksin buat masa ni, kerajaan tak benarkan dia pergi sana, pergi sini. Pergi surau tak boleh kan, macam tu. Tapi kita mampu buat apa? Kita mampu bagi kesedaran pada dia yang insyaAllah vaksin tu tak membahayakan diri dia macam tu. Tapi kita mampu bagi tahu macam tu. Tapi kalau diri dia sendiri, dia ada bad memory. Dia macam saya ada kenal orang ni, dia kata dia tahu kawan dia tu tak nak pergi vaksin, tapi sebab orang dah berumur lah. Tapi lalas sebab dia macam AJK surau ke apa, dia orang pergi. Dia tu pergi vaksin pagi tu, nak kata sampai ajal dia. Dia lepas dia vaksin, dia macam kena kancing gigi, dia terjatuh. Macam tu lah dekat parking lepas dia vaksin. Tapi anak dia, lepas bapak dia sedar tu, anak dia bawa balik, tak pergi bawa pergi jumpa doktor. Sampai rumah, bapak dia terus macam koma ke apa, terus meninggal hari tu. Jadi kawan ni, dia orang ni sama-sama tak nak vaksin. Tapi bila dia tengok yang kawan dia jadi macam tu, lagilah mengukuhkan untuk dia tidak pergi vaksin. Tapi kita kesianlah, sebenarnya memanglah vaksin ni bukan kata, aku dah vaksin, aku tak akan jadi apa-apa. No. Okay. Ini adalah usaha kita. Sebabnya benda tu kalau Allah nak bagi kan. Tapi yang cuma kita kesian bila orang tu ada sakit, dia ada darah tinggi, kencing manis, sakit jantung semua. Kalau dia kena COVID, yang kita tahu COVID tu lagi cepat merosakkan diri orang tu. Macam tu kan. Tapi itulah, kalau kau terjumpa orang macam tu, kau jangan blame dia. Sebab sebenarnya kita kesian dia sebab dia tak boleh jadi manusia yang normal. Tak boleh nak pergi sana, tak boleh nak pergi sini. Macam tu. Cuma kalau siapa ada, tu yang saya tanya, ada tak mak ayah ni? Jadi kalau ada mak ayah yang tak pergi vaksin pun, kamu kena, secara berilmu. Jangan, kenapa tak pergi? Tak boleh macam tu. Kita kena hormat pendirian dia, tapi dalam masa yang sama kita kena sama-sama ajak dia. Sebab benda tu salah satu usaha. So kalau kita tak berusaha untuk protect diri kita kan. Okey, soalan nombor 12, dapat jawapan tak? Tidak. Okey. Dia kata sin theta cos theta. Okey, tak apa. Yang ini mungkin awak tak berapa nampak. Dia macam ni sin theta cos theta, sebab kita tak boleh nak buat apa kalau tadi tangent boleh jadi sin per cos. Ini tak ada. So ini sin theta cos theta. Sebenarnya ini sin theta cos theta. Saya jadikan dia kat sini dia 1/4 kan. Dia 1/4. Saya jadikan dia darabkan 2. Kenapa saya darabkan 2? Saya nak jadikan dia, saya
macam wujudkanlah formula baru, soalan baru macam tu. Supaya saya boleh applykan hukum yang ada dalam trigonometri. Bila saya darab 2, saya dapatlah 2 sin theta cos theta sama dengan 1/2. Apa dia 2 sin theta cos theta? Dia adalah sin 2 theta sama dengan 1/2. Bila sin 2 theta, maksudnya kita akan ada berapa jawapan? Sin theta 2 theta sama dengan 1/2 bermakna dia positif. Dia berada di first and second quadrant. Tekan kalkulator, you dapat sini 30, ini 30. Maksudnya 2 theta sama dengan 30 darjah, 150 darjah. Tapi dia 2 theta, bermakna apa yang saya kena buat di sini adalah tambah lagi 360, tambah lagi 360. Sepatutnya akan ada 4 jawapan macam tu. Tetapi awak tengok limit yang diberi antara 0 sampai 180 saja. Bermakna jawapan ketiga dan keempat kita tak perlu ambil. Soalan bukan nak 2 theta, dia nak theta. 30 bagi 2, 15 darjah. Di sini 75 darjah. Susah ke? Menyampah. Menyampah kan? Menyampah. Itulah saya kata, kamu akan menyampah. Sebab macam itu je, aku belajar punyalah susah. Tapi keluar soalan macam tu. Okay? Boleh? So, saya teruskan. Okay, ada nak soalan? Ada nak tanya? Ada nak soalan? Ada nak tanya? Cikgu, Ya. andai kata kan, Andai kata. Okay? kita buat kan, lebih daripada seterbagus kan, yang ada jawapan seterusnya, dia efek markah tak? Okay, dia macam ni Dia sebenarnya kalau kamu terlebih, dia akan tengok sampai 180 tu kau betul ke tak. Tapi saya tak boleh kata itu adalah macam itu. Sebab macam saya kata, skema ini berubah-ubah. Kok dia fikir, oh kesianlah budak ni, COVID 2 tahun. Budak ni duduk kerja online je. Tak apa-apa kita bagi sikit macam tu. Kan kita doa macam tu lah. Tapi dia benda ni seeloknya kamu janganlah buat macam tu. Tapi kalau dah terbuat, so kita doa yang benda tu tak disalahkan. Sebab dia maksudnya macam ni. Dia akan tengok antara 0 dan 180 tu kau betul ke tak. Dia macam juga lakaran graf. Kan dia nak sampai pi, kau buat sampai 10 pi contohlah. Jadi dia abaikan yang lain. Dia tengok sampai yang dia minta tu betul ke tidak. Macam tu. Faham? Boleh Kemal menjawab soalan tak saya? Boleh. Okey. So tengok ini lakaran. Lakaran ni awak buat dah. Okey, saya akan ambil. Tolong pastikan siapa yang buku suci lagi menyucikan, tolong kotor mengotorkan buku kamu. Okey, ni banyak ni lakaran graf semua ni wajib buat. Wajib buat. Okey. Sebab kalau awak nak rasa trial tu seronok nanti, awak kena. Sebab tajuk ni memang antara tajuk yang mudah untuk jawab. Okey, nombor 20 dan 21 soalan terakhir. Okey, cuba. Sebab korang nak ada fizik kan lepas ni. Jadi, saya tak akan lebih-lebih masa lah. Okey, 20 dan 21. Cuba. Last. Akbar. 10.40 dah. Alamak, saya dah terang nombor 9 tadi. Sekejap. Sorry, saya tak tengok WhatsApp. Okay, good.
Yasmin. Okey. Yasmin okey tak? Yasmin? Thank you. Selamat bersara Tuan Mengetua. Dah settle? Satu lagi. Okay. Cikgu, Ya. yang exam kita orang tu macam mana nak hantar kertas? Tak tahu dia tak cakap apa lagi. Kot sebabnya kan apa ni? Nak sekolah dah kan? Entah exam tu dia buat masa ni pula. Tak tahu sekolah tak cakap apa-apa lagi. Cumanya kalau ikutkan kalau yang macam tahun lepas kamu akan hantar tak silap saya tahun lepas hantar kat rumah cikgu. Sebab saya kena sort kertas-kertas tu.
hantar kat rumah cikgu, cikgu akan ikat ikut subjek. Lepas tu cikgu hantar ke sekolah, guru subjek tu akan ambil untuk tanda. Macam tu. Oh. Dah, settle dah? Dapat tak? Cikgu 21B tak dapat. Okey, 21B saya terang 21B Yang lain okey So, tengok dekat sini dia kata tangent A 3/4, tangent B 7/24 dengan keadaan A dan B. A ialah sudut tirus, B adalah sudut reflect. A, awak buatlah segitiga untuk A. Ini A. Tangent is toward opposite adjacent, so sini 5. Then B is your reflect angle. Reflect adalah di sini. Okay. Reflect angle kat sini dia kata tangent 7/24. Ini B. Tangent is toward opposite. Adjacent sini 24. Bermakna di sini Pythagoras theorem 25. Okay, soalan tanya sin A, B masuk dalam formula. Soalan B, sin A. Formula dia sin A cos B. Dia tambah cos A sin B. Dah selesaikan. Dekat sini hati-hati. Sin A sin isoh opposite hypotenuse. Cos B cos icah adjacent over hypotenuse 24/25 tetapi dia berada kuadran ketiga. Cos bernilai negatif. Tambah cos A cos icah adjacent over hypotenuse. Jadi sini adalah 4/5. Sin isoh opposite 7 opposite over hypotenuse di sini 25. Tapi dia kuadran ketiga dia negatif. Tekan kalkulator selesai. Boleh? Okey, yang ini senang je kan. Ni tekan je kalkulator EQN. Merdeka budak tahu ni, senang amat. Okey, boleh tak? Boleh. Okey, jadi tak banyak dah yang lain tu. Saya harap kamu boleh buat. Okey, banyak maksudnya kamu boleh bergerak lah insyaAllah kalau betul-betul. Okey, pastikan yang ini untuk lakaran graf. Contoh kan soalan A, bukti tak boleh buat. Tak boleh bukti, lakar terus buat yang ini. Tinggal yang ini. Yang ini tinggal. Cuma biasa kalau awak tengok, bila dia dah buktikan, dia akan digunakan di bawah. Dia akan digunakan di bawah. Kalau kamu tengok, dia dah, ni nampak tak? Kat sini, kita kena pandai ubah-ubah. So, yang ini bermakna dia akan jadi 2 per second cos 2x sama dengan cos 2x tambah 1. Jadi, yang ini adalah 2 second cos 2x. Bermakna dia adalah cos 2x. Cos 2x tambah 1. Apakah cos 2x tambah 1? Dia adalah y. Nampak tak? Dia berkait-kait. Jadi sebenarnya y sama dengan x per 4 pi tambah 1. Faham? Untuk awak buat garis lurus dia. Faham tak? Faham tak ni? Faham. Jadi maksudnya dekat sini, walaupun awak tengok macam susah je nak sini, awak kena tengok kaitkan dengan apa yang telah dia buat pembuktian. Sebab biasanya pembuktian tu, kalau ada pembuktian, ada lakaran graf, jadi dekat garis lurus, biasanya dia akan applykan pembuktian punya soalan tu. Okey, jadi yang ini pun masih sama. You tengok, dia bagi sin 2x. So, gunakan hukum. Gunakan formula untuk sin 2x. Okey, masukkan formula. Yang ini pun sama macam yang sebelum ni. So, awak buat, gantikan apakah awak punya second theta ni. Okey, you boleh selesaikan di sini. Okey. Yang sin 2x ni ikut hukum apa? 2 sin x cos x. Lepas tu faktorkan. Ingat macam tu je. Ubah sin cos faktor. Ataupun basic identity. Ini pun buktikan dan penyelesaian. Penyelesaian dekat sini nombor 26 ni kalau awak tengok dia bagi kamu tangent x sin 2x. Bermakna dekat sin 2x ni kita ubah. Ubahlah apa-apa awak nak ubah, tengok formula. Tengok hukum yang ada. Boleh tak? Tolong buat. Nanti kalau awak rasa dah buat-buat tu rasa macam perlu lagi saya bincangkan soalan-soalan ni, awak bagi tahu. Kalau tak apa. Kita tinggalkan dan saya akan mulakan dengan ulang kaji. Okey. Kinematik sebab sekolah pun tak masuk lagi. Saya boleh nak masuk kinematik tapi saya nak kukuhkan awak dengan yang sebelum-sebelum ni dah dulu. Okey, dalam kita punya tuition ni, tajuk linear programming saya dah buat belum? Pengatur caraan linear. Yang bab 7 Yang dia lepas tajuk ni. Sekarang ni, sekarang ni kita buat trigonometri. Trigonometri bab 6 kan, yang bab 7, pengatur caraan linear tu. Dah belum? Kita orang belum.
Okay. So tak apa. So next class kita akan buat pengetahuan cara linear. Pastikan ada kertas graf dan membaris panjang. So saya stop awal. Okay, sikit. Okay. Sebab kawan ada yang nak ada kelas fizik seterusnya. So insyaAllah next class kita akan macam biasalah selalu lebih masa pun. Okay, so jumpa next class. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Terima kasih cikgu. Sama. Kau kenapa Ekal? Baik cikgu. Bye. Terima kasih, cikgu. Sama.